Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zubni dalam Dunia 11 Pagi. Berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Presiden Indonesia Joko Widodo menyeru negara anggota ASEAN bersatu menghadapi tekanan yang semakin meningkat bagi menamatkan keganasan yang membelenggu Myanmar. Beliau yakin blok 10 anggota itu boleh menangani cabaran global jika anggotanya bersatu. Menerusi perpaduan, ASEAN akan dapat memainkan peranan utama dalam bawa keamanan dan pertumbuhan. Jokowi berkata demikian dalam ucapan pembukaan sidang kemuncak ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Indonesia. Seramai 8 ketua kerajaan daripada 10 negara anggota ASEAN termasuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadiri sidang kemuncak itu, kecuali Myanmar yang tidak dijemput dan Thailand yang menghadapi pilihan raya pada 14 Mei. Turut hadir Setiausaha Agung ASEAN Jeneral Dr. Koh Kim Hoon dan Perdana Menteri Timor Leste Taur Matan Ruak. Para pemimpin memulakan pertemuan 2 hari mereka dengan membincangkan agenda yang menyentuh isu kepentingan bersama. Ia selaras dengan tema yang ditetapkan Indonesia selaku pengerusi ASEAN pada 2023 iaitu ASEAN Matters at the Centre of Growth. Israel terus-terusan menyukarkan warga Palestin di tebing barat dan Gaza untuk mendapatkan rawatan perubatan. Demikian menurut laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Laporan bertajuk Hak untuk Kesihatan itu memberikan contoh situasi antara tahun 2019 hingga 2021 di mana sekatan keselamatan melambatkan atau menghalang warga Palestin di 2 wilayah berasingan itu daripada menerima rawatan perubatan. Berikutan itu, WHO menyeru Israel berhenti menangguhkan serta menafikan permit untuk pesakit Palestin di seluruh tebing barat dan Gaza. Riyadh memutuskan untuk menjalin semula hubungan diplomatik dengan Damsyik. Pengumuman dibuat oleh Kementerian Luar Arab Saudi 2 hari selepas Syria diterima menganggotai semula Liga Arab. Perkara itu diputuskan selepas lebih sedikit Riyadh menggantung misi berkenaan ekoran perang saudara di negara berkenaan. Sejurus pengumuman tersebut, Damsyik turut memutuskan perkara sama. Amerika Syarikat mengumumkan pakej bantuan ketenteraan baharu bernilai $1.2 bilion untuk Ukraine yang bagi membantu mempertingkat pertahanan udara Kiev. Kenyataan Jabatan Pertahanan Amerika menyebut pakej itu menggariskan komitmen yang berterusan terhadap Ukraine di samping membina kapasiti angkatan tentera Ukraine untuk mempertahankan wilayahnya sekaligus menghalang pencerobohan Rusia dalam jangka panjang. Pakej itu antara lain merangkumi peralatan untuk mengintegrasi sistem barat dengan peralatan sedia ada Ukraine yang kebanyakannya senjata lama era Soviet. Berpuluh-puluh kes keganasan seksual berlaku setiap hari di Bandar Goma, Timur Republik Demokratik Kongo. Perkara itu didedahkan Pertubuhan Kebajikan Perancis Dr. Tanpa Sempadan. Dari 17 hingga 30 April, seramai 48 mangsa baharu dirawat setiap hari di kamp penempatan sementara di ibu kota wilayah North Kivu yang dilanda konflik. Kira-kira 60% kes, hampir kesemuanya wanita, diserang dalam tempoh 72 jam lalu. Separuh daripada mangsa mendakwa diserang lelaki bersenjata semasa keluar dari kamp untuk mencari makanan dan kayu api. Sukan SEA ke-32 di Phnom Penh, Kemboja. Kontijen negara menambah 5 pingat emas malam. Olahraga menyumbang 2 emas manakala masing-masing 1 emas diperoleh menerusi acara terjun renang dan snooker. Walaupun pencapaian itu terbaik setakat ini, ia tidak mengubah kedudukan Malaysia yang kekal di tangga ke-7. Tamat hari ke-4, kontijen negara mengumpul keseluruhan 15 emas, 15 perak dan 32 gangsa. Akhir sekali, bola sepak Liga Juara Eropah. Juara 14 kali Real Madrid terikat 1-1 dengan Manchester City dalam aksi separuh akhir pertama di Santiago Bernabeu. Penyerang Vinicius Junior meletakkan Real di depan pada minit ke-36 sebelum Kevin De Bruyne menyamakan kedudukan pada separuh masa kedua. Skuad Los Blancos akan berkunjung ke Etihad untuk separuh akhir kedua 18 Mei ini. Menang akan berdepan sama ada Inter Milan atau AC Milan dalam perlawanan akhir di Istanbul bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizam.